Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini murid-murid akan belajar bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Saripah. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 4, unit 1, jiran tetangga, tajuk program keluarga komuniti. Standard pembelajaran 4.1.1 iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid capai pada hari ini ialah yang pertama, murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Yang kedua, murid-murid dapat memahami maksud peribahasa. Manakala kriteria kejayaan pula, yang pertama, murid bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa, dan yang kedua, memahami 5 daripada 6 peribahasa yang terdapat dalam dialog. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 4 muka surat 5. Seperti yang terdapat pada paparan ini, murid akan dapat melihat satu petikan dialog di antara Encik Husin yang telah membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti di kawasan perumahan mereka. Kita teliti di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, kita lihat gambar yang pertama, Encik Husin yang telah memberitahu anaknya. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Okey, seterusnya gambar yang kedua iaitu Hajar yang telah berkata, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okey, kalau kita lihat kat sini, Hajar yang beritahu dia kagum melihat usaha yang telah dilakukan oleh penduduk di taman tersebut. Okey, seterusnya gambar yang ketiga, murid-murid cuba teliti perkataan ini iaitu besar hati, mandi peluh, dan gambar yang keempat peribahasanya ialah sekakan kera dan menambah hati. Kalau kita lihat kat sini ada 6. Ada 6 peribahasa iaitu cikgu ulang lagi sekali. Yang pertama ambil berat, yang kedua berganding bahu, yang ketiga besar hati, yang keempat mandi peluh, yang kelima sekakan kera dan yang keenam menambah hati. Adakah murid-murid telah tahu apa itu maksud peribahasa yang terdapat dalam buku teks ini? Kita akan belajar seterusnya kita akan belajar apa itu peribahasa. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Okey, kita lihat kat sini murid-murid ada beberapa peribahasa bahasa Melayu iaitu yang pertama, simpulan bahasa, yang kedua, perumpamaan, yang ketiga, bandingan semacam, yang keempat, pepatah, yang kelima, bidalan, dan yang terakhir, kata-kata hikmat. Ada 6 di sini peribahasa dalam bahasa Melayu. Okey, kita akan teliti satu persatu. Yang pertama ialah simpulan bahasa. Apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada 2 perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang membentuknya. Di sini cikgu sertakan contoh simpulan bahasa. Yang pertama ada akal. Maksudnya mempunyai idea. Yang kedua ambil angin iaitu bermaksud bersiar-siar. Yang ketiga buang mulut, maksud menjadi bola ramai. Dan yang terakhir hati batu iaitu degil. Seterusnya kita teliti pula perumpamaan. Perumpamaan ialah peribahasa yang berupa bandingan dengan sesuatu yang lain. Perumpamaan biasanya menggunakan kata bagai, laksana, seperti dan umpama. Antara contoh perumpamaan ialah yang pertama, bagai au dengan teping, bermaksud tolong-menolong. Yang kedua, seperti kera sumbang.
bermaksud tidak mahu bercampur dengan orang lain. Dan yang ketiga, seperti anjing dengan kucing, iaitu selalu bertengkar. Okey, bidalan. Apakah itu bidalan? Iaitu kata-kata yang mengandungi nasihat dan peringatan dan pengajaran untuk kita. Okey, contoh bidalan ialah ada gula, ada semut. Maksudnya banyak orang berkumpul di tempat yang ada peluang rezeki. Maksudnya bertumpu di satu tempat tersebut. Yang kedua, nasi sudah menjadi bubur. Maksudnya perbuatan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Seterusnya ialah pepatah. Pepatah ialah peribahasa yang mengandungi nasihat dan unsur pengajaran. Antara contoh pepatah ialah yang pertama, biar mati anak, jangan mati adat. Yang bermaksud, adat resam tidak boleh dilanggar. Dan pepatah yang kedua, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bermaksud suka duka ditanggung bersama. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan belajar pula bandingan atau hiasan, iaitu maksud membuat perbandingan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain. Biasanya bandingan menggunakan perkataan macam, bagai, seperti, laksana, bak dan umpama. Jom kita lihat contoh. Contoh bandingan atau kiasan, adil seperti hakim. Yang kedua, becok seperti murai. Yang ketiga, gemuk seperti badak. Dan yang terakhir, hangus seperti arang. Peribahasa terakhir yang akan kita pelajari ialah kata-kata hikmat, iaitu ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran, teladan, kesedaran dan peringatan. Antara contoh kata-kata hikmat ialah masa itu emas, yang membawa maksud masa sangat berharga. Yang kedua, pandu cermat jiwa selamat, iaitu memandu dengan berhati-hati dapat mengelak daripada ditimpa kemalangan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan meneliti perbualan yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada halaman 5. Dalam buku tersebut terdapat perbualan di antara Encik Husin bersama dengan anaknya. Kita teliti gambar yang pertama. Penduduk Taman Impian ini ambil berat tentang kebun komuniti. Perkataan yang berwarna merah, iaitu ambil berat, membawa maksud memberi perhatian. Gambar yang kedua, saya kagum melihat mereka berganding bahu mengusahakan kebun ini. Perkataan berganding bahu membawa maksud bekerja sama. Dalam gambar ini dapat kita lihat bahawa penduduk tersebut bersama-sama dan sentiasa memberi perhatian terhadap kebun yang telah mereka usahakan bersama-sama. Seterusnya, pada gambar yang ketiga, terdapat dua lagi peribahasa, iaitu besar hati yang membawa maksud bangga atau gembira, dan mandi peluh. Mandi peluh membawa maksud bekerja kuat. Kalau kita lihat kepada gambar yang ketiga ni, yang bekerja kuatnya ialah penduduk di taman tersebut. Okey, baiklah murid-murid, seterusnya gambar yang keempat. Peribahasa yang terdapat dalam gambar ini ialah sekakang kera dan menambat hati. Apakah yang dimaksudkan dengan sekakang kera? Sekakang kera membawa maksud tidak luas atau sempit, iaitu tanah yang mereka gunakan untuk berkebun hanyalah tanah yang sempit sahaja. Dan perkataan menambah hati membawa maksud memikat hati. Memikat hati anak Encik Husin ni. Mereka telah melihat kebun yang telah diusahakan oleh penduduk di taman tersebut dan mereka sangat tertarik. Setelah meneliti gambar-gambar tersebut, murid-murid dikendaki menyampaikan cerita menggunakan peribahasa yang telah kita pelajari sebentar tadi. Bersama ini, cikgu sertakan
satu karangan ringkas yang mungkin boleh dijadikan panduan oleh murid-murid semua. Kita lihat bersama-sama. Perenggan yang pertama. Pada suatu hari, Encik Husin membawa anaknya Hadif dan Hajar ke kebun komuniti. Di sana, Encik Husin bercerita tentang program kebun komuniti. Menurut Encik Husin, penduduk Taman Impian sangat ambil berat akan kebun komuniti tersebut. Mereka sentiasa berganding bahu mengusahakan kebun ini. Okey, kalau murid lihat di sini, terdapat dua peribahasa yang telah digunakan, iaitu yang pertama, ambil berat, dan yang kedua ialah berganding bahu. Seterusnya, kita teliti pada perenggan yang terakhir, iaitu terdapat 4 peribahasa yang telah digunakan, iaitu besar hati, mandi peluh, sekangkang kera dan menambah hati. Di sini cikgu sertakan contoh ayat yang mungkin boleh dijadikan rujukan untuk murid-murid. Encik Husin dan anaknya sangat besar hati melihat para penduduk mandi peluh mengusahakan kebun ini. Tanah sekangkang kera itu kini dipenuhi dengan pelbagai jenis sayur itu menambat hati mereka. Okey, kalau murid-murid teliti di sini, terdapat 4 peribahasa yang telah digunakan, iaitu besar hati, cikgu tandakan, besar hati, mandi peluh, sekangkang kera dan menambat hati. Cikgu berharap murid-murid telah dapat mempelajari 6 peribahasa pada hari ini dan semoga murid-murid dapat membina ayat yang lebih baik. Cikgu berharap murid-murid telah memahami peribahasa tersebut. Sekian saja untuk kali ini dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye.